Kali ini kita nak berkongsi sebuah kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga anaknya Abdullah. Pada suatu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab pergi ke rumah anaknya Abdullah dan melihat ada seketul daging di atas meja di dalam rumah anaknya. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada anaknya, "Wahai Abdullah, daripada mana datangnya daging ini?" Maka jawab Abdullah, "Wahai bapakku, aku teringin sangat nak makan daging. Lalu aku pun pergi ke pasar dengan membelinya. Dan sebab itulah ayah melihat adanya daging di atas meja di dalam rumahku ini." Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab dengan penuh kasih sayang kepada anaknya, "Wahai anakku, cukuplah yang dikatakan pembaziran itu apabila dia menginginkan sesuatu lalu dia mendapatkannya." Kata-kata ayahnya itu terkesan sungguh di dalam jiwa Abdullah ibnu Umar. Sehingga kan pada suatu hari Abdullah ibnu Umar berjalan bersama pembantunya dengan menaiki seekor unta. Maka ketika dia menaiki untanya yang begitu bagus, terdetik di hatinya, alangkah bagusnya untaku ini. Maka Ibnu Umar terus turun daripada untanya itu, lalu dikatakan kepada pembantunya, "Juallah, korbankanlah unta ini, kerana sesungguhnya aku menyukainya." Kisah ini menunjukkan kepribadian Sayyidina Umar dan juga anaknya yang begitu tinggi. Kita tahu bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab diberi jolokan Al-Faruq. Dan kita ketahui Al-Faruq itu ialah yang membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Namun Sayyidina Umar di dalam kisah ini bukan sahaja dapat membezakan yang hak dan juga yang batil, bahkan beliau dapat membezakan antara keinginan dan juga keperluan. Dan inilah yang sukar dilakukan oleh manusia pada hari ini. Kita lihat apa yang ada kepada diri kita, kereta kita, rumah kita, telefon bimbit kita dan sebagainya. Apakah kita membelinya kerana keperluan kita ataupun kerana keinginan kita? Itu masing-masing kita kena bertanya kepada diri kita sendiri. Ketahuilah bahawa keinginan seseorang itu datangnya daripada nafsu. Apabila ia datang daripada nafsu, maka dia tidak akan putus dan tidak akan habis. Apabila kita sudah mendapatkan keinginan kita itu, nafsu kita akan berbisik kepada kita, dapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka kita pun nak dapat yang lebih baik, nak dapat yang lebih baik. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, sekiranya manusia itu diberikan 2 lembah emas, maka dia inginkan yang ketiga. Inilah keinginan yang datang daripada nafsu yang tidak pernah putus. Sedangkan apabila manusia menilai sesuatu daripada keperluannya, maka itu sebenarnya datang daripada akal yang sihat, yang membisikkan kesempurnaan kepada manusia. Orang yang berpegang kepada asas keperluan inilah, maka pertimbangannya sentiasa waras dan kewangannya juga terselamat daripada habis ataupun daripada inflasi. Prinsip membangkang nafsu ini bukan sahaja ada pada di zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Bahkan Sari bin Abdullah As-Saqati pernah mengatakan, "Aku teringin sangat selama 30 tahun aku teringin untuk memakan lobak merah yang dicelup dengan madu. Tetapi aku menahan nafsu aku itu." Masya Allah, 30 tahun menahan nafsu makannya daripada apa yang dia inginkan. Ini sesuatu prinsip membangkang nafsu yang begitu kuat yang seharusnya ada kepada umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, balasan meninggalkan nafsu ini bukan sahaja kita dapati di dunia, bahkan di akhirat kelak. Di dunia, apabila kita meninggalkan nafsu, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Sekurang-kurangnya kita akan dapat nikmat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah tinggalkan kemaksiatan kita. Kita akan rasa kemanisan iman ketika atas dunia lagi, apatah lagi di akhirat. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, sekiranya seseorang meninggalkan pakaian yang dia mampu beli kerana keinginannya
kerana tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhirat Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk, lalu disuruh dia memilih pakaian-pakaian iman yang disukainya. Maka seringlah kita bertanya kepada diri kita apabila kita hendak membeli sesuatu, apakah perkara itu, apakah barang itu kita perlukan ataupun inginkan. Kalau suatu barang itu kita inginkan, cubalah untuk tinggalkan. Tetapi apabila sesuatu yang kita perlukan, silakan belilah dan dapatkan. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi